Rumah Pak Karim jadi riuh rendah awal pagi tu dengan suara hilayan dan ratapan jelmaan Kia beserta rengekan bayinya dan juga jeritan dari Pak Karim, isteri dan anak-anak mereka. Petang tu, Pak Karim panggil bomoh dan ustaz untuk halau gangguan tersebut. Setelah dipagar, jelmaan Kia tak dapat masuk lagi ke rumahnya. Bagaimanapun, lembaga itu tetap datang mengganggu dengan mundar-mandir di sekeliling rumah atau bertinggi atas pokok besar belakang rumah Pak Karim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan kongsikan 5 kisah seram dari kisah jururawat yang tak percayakan hantu hinggalah kisah Marzuki yang diganggu dalam rumah pusaka keluarga dia. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia 5 random syarat pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random syarat pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Ida memang tak percaya pada hantu. Bagi dia, hantu tak wujud. Itu semua kepercayaan tahyul orang-orang dulu. Semua tu adalah rekaan semata-mata untuk takutkan budak-budak kecil. Sekarang ni zaman moden. Bagi Ida, sesiapa yang percaya pada hantu, maknanya mereka tu berfikiran kolot. Tapi semua tu berubah bila dia alami satu peristiwa. Masa tu pukul 1 pagi, Ida bersama 3 lagi rakan sekerja tengah sibuk buat kerja. Tugas sebagai jururawat memang tak kira waktu. Kadang-kadang kerja siang dan kadang-kadang kerja malam. Malam tu pula, Ida ditugaskan jaga Ward 21 yang menempatkan orang-orang tua. Masa dia tengah periksa data pesakit, tiba-tiba Ida terdengar bunyi loceng. Panggilan tu datangnya dari seorang pesakit berbangsa Cina. Ida bangun dan menuju ke arahnya. Ida bertanya, "Ada apa, Aunty?" "Ini tempat banyak bising lah. Sebelah punya orang suka buat kacau." Ida terkejut sebab hari tu tak ramai pesakit. Katil-katil kebanyakannya kosong. Hanya anti Cina ni seorang je yang agak terasing. Ida cakap pada anti tu, mungkin tu semua hanya ilusi je. Katil sebelah kiri dan kanan kosong. Tapi anti Cina tu marah Ida. Katanya dekat sebelah kiri dia memang ada orang. Pesakit tu selalu dilawati oleh kawan-kawannya yang ramai, tak pernah putus. Bila berkumpul, mereka akan buat bising. Ida makin bingung dan terus dengar anti tu mengomel. Tak lama kemudian, dia tunjuk ke arah katil sebelah dan bersuara, "Lu tengok itu orang, banyak jahat, jelil-jelil lidah sama saya." Bulu roma Ida terus meremang. Dia pandang kiri, pandang kanan, tak ada sesiapa pun dekat situ. Memang hanya ada anti Cina tu seorang je. Katil-katil dekat sebelah semuanya kosong. Anti Cina tu terus sumpah serenah. Ida terpaksalah panggil seorang dia kawan sebab dah tak tahan tengok anti Cina tu memekak. Ida bersuara, "Cuba kau tengok anti ni. Dia kata ada orang duk kacau dia. Kau tolong bujuk dia." Kawan Ida pandang wajah Ida dan nampak macam terkejut. Belum sempat Ida bersuara, kawan dia terus lari tinggalkan Ida. Terdetik dalam hati, kenapa dia lari? Ida agak mungkin kawan dia tak nak layan kerana anti Cina tu. Tak apalah, Ida terus pujuk anti Cina tadi supaya berehat. Tapi dia tak hiraukan kata-kata Ida dan terus mengomel sendirian. Setelah beberapa minit, akhirnya anti tu diam. Ida suruh anti Cina tu tidur dan selimutkan dia. Tapi baru je Ida nak melangkah, anti Cina tu pegang tangan Ida. Wajahnya kelihatan sangat takut dan bersuara, "You jangan tinggalkan saya. Itu sana banyak orang jahat. Itu orang tunggu mau pukul saya."
Ida pujuk anti tu dan cakap pada dia tak ada siapa yang akan pukul dan dia akan selamat dekat situ. Anti tu terus menangis. Bagi Ida ini perkara biasa. Bila sakit, selalunya emosi pesakit mudah terganggu. Apa yang anti tu nampak pula mungkin ilusi semata-mata. Lalu Ida tinggalkan anti Cina tersebut. Masa Ida melangkah semula ke meja kerja, tiba-tiba dia terdengar bunyi tapak kaki dari arah belakang, macam kejar dia. Bila Ida berpaling, dia nampak ketiga-tiga kawan dia berada dekat belakang. Mereka semua pandang Ida. Ida bertanya kenapa. Mereka hanya diam. Ida pelik lah, tapi dia biarkan je mereka. Ida terus ke kaunter dan sambung kerja semula. Masa tengah buat kerja tu, Ida jeling ke arah kawan-kawan dia dan nampak mereka macam tengah bercerita sesama sendiri sambil pandang ke arah Ida. Mungkin ada yang tak kena. Ida letak pen dan menuju ke arah kawan-kawan dia. Ida bertanya kepada mereka, kenapa pandang dia macam tu? Seorang dari mereka terus bersuara, kau bercakap dengan siapa tadi? Ida terkejut dan cuba terangkan pada mereka hal sebenar. Tapi lepas bercerita, mereka nampak bertambah bingung dan berpandangan sesama sendiri. Mana ada orang dekat situ? Setahu aku, anti Cina tu dah meninggal petang tadi. Dah meninggal? Berderau darah Ida. Tapi Ida macam tak percaya. Baru kejap tadi dia berbual dengan anti Cina tu. Kemudian Ida terus ke kaunter dan ambil buku laporan keluar masuk wad. Ida periksa buku laporan tu satu persatu dan nampak nama Wong Ching Lin, pesakit katil 30, telah meninggal. Perlahan-lahan Ida melangkah ke katil anti Cina tadi dan tengok katil tu kosong. Tak ada siapa dekat situ. Badan Ida terus menggeletar. Seluruh badan terasa lemah. Habis dengan siapa dia bercakap tadi. Badan Ida terasa panas sejuk. Tiba-tiba sekeliling Ida jadi gelap dan dia rebah ke lantai. Lepas peristiwa tu, Ida jadi trauma bila bekerja waktu malam. Hinggakan kalau ada pesakit yang panggil, Ida tak akan pergi sendirian. Ida akan ajak kawan dia. Kejadian malam tu masih menghantui Ida setiap kali dia jaga wad orang-orang tua. Ida selalu nampak kelibat anti Cina tu. Mula-mula rasa takut juga, tapi bila dah selalu nampak, dah jadi perkara biasa. Tapi yang peliknya, hanya Ida seorang je yang nampak kelibat anti Cina tu. Kejadian ni diceritakan oleh Rahmat, berlaku dekat kampungnya beberapa tahun lalu. Nama-nama dalam cerita ni semuanya nama samaran. Kejadian menakutkan ni bermula bila seorang ibu muda bernama Kiah gantung diri lepas siapkan 2 orang anaknya ke sekolah rendah. Umur Kiah penghujung 20-an. Lepas siapkan kedua-dua anaknya ke sekolah, cium dan peluk mereka dengan erat bersama titisan air mata. Kemudian Kiah tamatkan riwayat hidupnya sendiri. Tengah hari tu, anak-anaknya pulang dari sekolah. Mereka terkejut bila ternampak ibu mereka tergantung pada kayu alam rumah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Dia gantung diri guna tali nylon sebesar ibu jari. Malam pertama lepas jenazah Kiah dikebumikan, kampung Rahmat heboh dengan kemunculan jelmaan Kiah merayau-rayau. Seorang jiran Rahmat yang baru pulang dari warung kopi pukul 11.45 malam terkejut besar bila ternampak jelmaan Kiah berdiri dekat simpang masuk rumah dia. Jelmaan tu berpakaian serba putih, rambutnya kusut dan menakutkan. Malam esoknya pula, rumah seorang lelaki bernama Pak Karim pula diketuk bertalu-talu. Sebaik pintu dibuka, Pak Karim terkejut bila nampak jelmaan Kiah berdiri depan pintu sambil gendong seorang bayi. Dam! Pak Karim hempas daun pintu dan berlari masuk. Tapi bila pintu ditutup, pintu tu pula dicakar-cakar. Bunyinya cukup ngilu dan mengerikan. Jelmaan Kiah terus meratap dengan suara yang amat sayu. Dari depan, jelmaan Kiah keliling rumah beberapa kali selama hampir 10 minit sambil menangis dan bercakar-cakar dinding rumah. Tingkap rumah bahagian dapur yang diperbuat daripada kayu digoncang-goncang. Malam esoknya, Pak Karim tak berani keluar lagi, tapi dia tetap diganggu. Sekitar pukul 12 malam, jelmaan Kiah muncul pula dalam bilik Pak Karim sambil meratap, mengilai dan suakan bayinya pada Pak Karim. Peristiwa menakutkan tu disaksikan sendiri oleh isteri Pak Karim. Pernah satu awal pagi ketika terjaga nak buang air kecil, Pak Karim nampak jelmaan Kiah baring dekat sebelah dia. Pada mulanya Pak Karim ingat yang baring tu isterinya, tapi bila dia toleh,
Rupa-rupanya jelmaan Kiah dengan wajah hodoh dan bau yang sangat busuk sambil suakan bayinya. Tangan kirinya pula dia angkat macam nak peluk Pak Karim. Apa lagi, menjeritlah Pak Karim sambil melompat dari katil. Lintang pungkang Pak Karim keluar dari bilik. Isteri dia yang masa tu tengah buat kuih dekat dapur nampak jelmaan Kiah terawang-awangan keluar dari bilik dengan wajah yang menyeramkan. Rumah Pak Karim jadi riuh rendah awal pagi tu dengan suara hilayan dan ratapan jelmaan Kiah beserta rengekan bayinya dan juga jeritan dari Pak Karim, isteri dan anak-anak mereka. Petang tu Pak Karim panggil bomoh dan ustaz untuk halau gangguan tersebut. Setelah dipagar, jelmaan Kiah tak dapat masuk lagi ke rumahnya. Bagaimanapun, lembaga itu tetap datang mengganggu dengan mundar-mandir di sekeliling rumah atau bertinggi atas pokok besar belakang rumah Pak Karim. Rahmat sendiri pernah tengok kejadian tu. Suara hilayan, tangisan jelmaan tu dan bayinya memang menyeramkan. Bila ustaz baca ayat-ayat suci dan raungkan azan, jelmaan Kiah menjerit kemudian terbang larikan diri dengan suara yang bergema. Rahmat dapat saksikan kejadian ni sebab ustaz tu ialah bapa saudara dia. Ustaz sendiri perawa Rahmat untuk ikut dia halau jelmaan tu. Kejadian ni berlaku banyak kali. Akhirnya bapa saudara Rahmat tu buat keputusan untuk berkomunikasi dengan jelmaan tu. Lepas berkomunikasi beberapa kali, barulah jelmaan tu berhenti mengganggu. Gangguan tu menyebabkan Pak Karim sakit teruk sampai jadi macam orang tak waras. Dalam masa yang sama, jelmaan Kiah dan bayinya tu tetap ganggu penduduk kampung. Ada seorang penduduk yang pulang sekitar 10 malam sampai tak sempat brek motosikal dan terus langgar pintu rumahnya akibat terlalu takut bila ternampak ada seorang wanita berpakaian serba putih berdiri tepi pintu rumahnya. Mula-mula dia ingatkan jelmaan tu kain yang dijemur oleh isterinya dekat ampayan. Tapi rupa-rupanya jelmaan Kiah dengan bayinya. Akibat terlampau takut, dia terus rempuh pintu rumahnya. Seorang sahabat Rahmat bernama Black pula nampak jelmaan Kiah tengah berjalan pulang ke rumahnya. Ketika itu pukul 11.30 malam. Black baru pulang dari kerja. Mula-mula Black ingat seorang makcik pulang dari masjid. Sebab malam Jumaat tu surau dekat kampung mereka ada buat majlis ceramah agama dan tahlil. Black pun perlahankan motosikal dan berhajat nak tegur makcik tu atau hantar pulang sebab kebanyakan dari mereka adalah saudara mara. Tapi alangkah terkejutnya Black sebab masa nak berhentikan motosikalnya, makcik tu toleh ke arahnya. Rupa-rupanya jelmaan Kiah, daging mukanya hancur, menggerutu, dipenuhi darah dan nanah. Begitu jugalah dengan rupa bayi yang digendongnya. Waktu tu tak ada siapa berani keluar malam kecuali terdesak. Masuk je pukul 9 malam, keadaan kampung terus lengang. Kedai makan pun tutup sebab pelanggan hanya sanggup bertahan sampai pukul 8.30 malam je. Berdasarkan cerita yang tersebar, orang kampung percaya bayi yang dikendong oleh jelmaan Kiah adalah janin yang mati bersama-samanya sebab ketika bunuh diri, Kiah tengah mengandung 5 bulan. Kiah dipercayai bertindak macam tu sebab tak tahan lagi hidup dalam kemiskinan dan dikelilingi hutang disebabkan suaminya malas bekerja. Suaminya hanya bekerja kampung tapi suka main nombor dan melepak dekat warung. Kalau tak berduit, suaminya akan pergi mancing dan pikat burung. Kadang-kadang dari pagi sampai ke malam baru balik. Akibatnya, Kiah terpaksa kerja kilang untuk sara makan minum mereka sekeluarga. Tapi gajinya kecil, jadi dia terpaksa pinjam dari kawan dan jiran. Disebabkan dah terlalu banyak hutang, akhirnya Kiah ambil keputusan yang ditegah oleh agama. Selain jelmaan Kiah yang merayau dekat sekitar kampung, penduduk juga selalu terdengar suara raungan dan jeritan dari kawasan perkuburan. Setelah lebih sebulan kejadian menakutkan tu berlaku, penduduk kampung ambil keputusan laporkan pada pejabat agama. Dari aduan tu, pejabat agama buat keputusan untuk gali dan kebumikan semula di kawasan perkuburan tanpa waris di pinggir bandar. Lepas tu, penduduk kampung tak dengar lagi suara Kiah menjerit dan meraung atau jelmaannya merayau sekitar kampung. Akhirnya, suami Kiah tinggalkan kampung dan bawa kedua-dua anaknya pulang ke kampung asalnya di Johor. Sebabnya mungkin tertekan dengan apa yang berlaku. Sebab kedua, dia selalu diganggu jelmaan isterinya. Sebab ketiga pula, terlalu malu sebab orang kampung heboh bercerita bahawa bayi yang dikandung oleh arwah Kiah tu bukan darah dagingnya. Sebaliknya, hasil hubungan sulit Kiah dengan Pak
Karim, jiran sebelah rumah dia. Sebab tu Pak Karim selalu diganggu jelmaan Kia. Sebenarnya kesulitan hidup Kia telah diambil kesempatan oleh Pak Karim untuk bagi hutang pada dia. Sengaja Pak Karim bagi wang yang banyak hingga Kia termakan budi dan tak mampu nak bayar balik. Bila Kia dah tersepit, Pak Karim minta dibalas dengan tubuh badannya. Tapi Kia tak nak. Disebabkan taktik tu tak berhasil, Pak Karim telah ceroboh rumah Kia masa suami Kia pergi pikat burung dan anak-anaknya pula pergi ke sekolah. Perbuatan tu berlaku beberapa kali sebab Kia takut dan malu untuk dedahkannya. Ditambah pula dengan hutang yang tak mampu dibayar. Akhirnya Kia pilih untuk bunuh diri. Dah setahun Rahmat berhijrah ke Kuala Lumpur. Bila pulang ke kampung baru-baru ni, Rahmat diberitahu Pak Karim dah dihantar ke rumah sakit jiwa sebab setiap hari diburu jelmaan Kia. Akhirnya Pak Karim jadi tak waras, bercakap seorang diri, meraung dan berlari ke sana kemari macam dikejar sesuatu. Rumah Kia pula dah kosong dan ditumbuhi lalang. Bagaimanapun, menurut adik dan kawan-kawan Rahmat, sekali-sekala jelmaan Kia tu dilihat mundar-mandir di sekitar rumahnya sambil gendong seorang bayi. Kenapa kejadian menakutkan ini berlaku? Ramai orang kata ia berlaku sebab orang yang bunuh diri rohnya tak diterima. Kejadian ini berlaku kepada Jalaluddin. Kawan-kawan dia panggil Din je. Bekerja sebagai kerani di Petaling Jaya. Awal tahun ni, Din ada beli sebuah kereta proton wajah second hand dari seorang kawannya yang bernama Roslan dengan harga RM7,000 je. Keadaan kereta masih baik. Sebelum ni, Din ada motosikal Chris. Bila dah ada kereta, pergerakannya jadi mudah. Tambahan pula, Din dah ada 3 orang anak berusia 10 tahun, 6 dan setahun 2 bulan. Dengan adanya kereta tu, Din sekeluarga tak perlu lagi berasak atas motosikal atau berhujan panas naik teksi atau bas. Satu malam, kira-kira pukul 11, lepas seminggu Din beli kereta tu, dia memandu pulang ke rumah lepas berjumpa seorang kawan. Masa tengah memandu tu, tiba-tiba Din terasa macam ada seseorang dekat tempat duduk belakang. Din perhati dari cermin pandang belakang dan ternampak ada bayang-bayang berwarna hitam pekat duduk dekat kerusi belakang. Tapi bila Din toleh, bayang-bayang tu gaib. Dadanya berdebar-debar. Perasaan seram mula menjelubungi diri. Ketika itu, serta-merta Din terhidu bau yang sangat busuk dan meloyakan. Disebabkan tak puas hati, Din berhenti tepi jalan dan periksa kereta. Takut juga kalau ada bangkai tikus yang mati dalam kereta. Lepas peluas selongkar, tak ada apa yang dijumpa dan bau tersebut terus hilang. Menurut Din, sejak beli kereta tu, rumahnya selalu diganggu oleh jelmaan wanita. Tapi jelmaan tu hanya nampak sekelip mata je, terutama sekali waktu malam. Masa dah nak terlena, kadang-kadang Din sekeluarga terdengar suara wanita menangis teresak-esak sambil merintih minta tolong. Dan lebih menghairankan lagi adalah kelakuan anak bongsunya. Setiap kali dia bawa masuk ke dalam kereta, tak kira siang atau malam, anaknya akan ketawa macam tengah bermain dengan seseorang. Sebelum ni anaknya tak macam tu. Kadang-kadang bila dia bawa masuk ke dalam kereta, anaknya akan menangis teresak-esak. Paling menakutkan, mata anak dia terbuntang pandang bumbung kereta macam nampak sesuatu. Tapi bila dia bawa keluar dari kereta, anak bongsunya itu elok macam biasa. Pada satu malam, lebih kurang pukul 9, lepas habis kerja, Din memandu ikut highway Kesas nak pulang ke rumahnya dekat Bandar Sunway. Masa tengah memandu tu, tiba-tiba Din ternampak ada kelibat bayang-bayang putih ikut kereta dia. Bayang tu terbang laju, bentuknya macam kain kapan. Din yang dah takut memandu tergopoh kapah. Paling menakutkan, setiap kali kenderaan lain potong kereta dia, mereka bunyikan horn bertalu-talu, tong 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 tong, macam nak bagi tahu sesuatu. Lepas 5 minit, barulah Din perasan kelibat kain putih tu dah hilang dari pandangan. 3 hari kemudian, Din jumpa Roslan dan ceritakan segalanya. Alah, perasaan kau je. Aku pakai sebelum ni tak ada apa-apa pun. Din pun ingat mungkin perasaan dia je. Mungkin terlalu penat, sebab itulah dia nampak benda yang bukan-bukan. Hinggalah satu malam, lebih kurang pukul 8 malam, Din memandu ikut highway lingkaran kedua menuju ke rumah saudaranya yang terletak dekat Ampang untuk ambil barang. Masa tu keadaan jalan agak sesak, terutama sebelum lepas susur keluar di Bandar Tasik Selatan. Waktu tersangkut dalam kesesakan tu, Din pasang radio untuk hilangkan bosan. Masa tengah memandu sambil dengar radio, tiba-tiba Din terhidu bau darah yang amat kuat, hanyir dan meloyakan. Din tercari-cari dari mana datangnya bau darah tu. Tiba-tiba kereta Din jadi sangat berat. Dalam masa yang sama,
Tak semena-mena, radio bertukar siaran. Muncul suara wanita menjerit-jerit minta tolong diselang-seli dengan bunyi hentakan kuat sebelum berhenti. Lepas 30 saat, barulah kereta dan radio jadi macam biasa balik. Din yang terkejut terus berhenti tepi jalan dan tenangkan diri. Kemudian barulah dia teruskan perjalanan pulang. 2 hari lepas kejadian tu, dia berjumpa saudaranya yang merupakan seorang bomoh di Kuala Selangor. Setelah diselidiki, cerita yang disampaikan bomoh tu sangat mengejutkan. Kata bomoh tu, sebenarnya ada roh wanita yang menghuni kereta tersebut. Wanita tu mati dalam keadaan yang tak tenang. Menurut bomoh tu lagi, dalam kereta tu pernah berlaku pembunuhan melibatkan seorang wanita. Mulanya mereka nak merompak je, tapi bila tengok mangsa ni cantik, mereka rogol dia. Lepas rogol, wanita tu dibunuh pula. Disebabkan kematiannya begitu tragis, jadi rohnya tak tenteram dan ganggu sesiapa saja yang gunakan kereta tersebut. Apakah benar apa yang dikatakan bomoh tu? Din sendiri tak pasti. Esoknya, dengan ditemani beberapa orang kawan, Din pergi jumpa dengan Roslan dan ceritakan segala yang disampaikan bomoh tu. Ketika itulah baru Roslan mengaku dia pun pernah alami perkara yang sama. Malah pernah sekali Roslan terserempak wanita dengan muka dipenuhi darah terbaring dekat tepi kereta tu pada waktu malam. Tapi bila kelip mata, jelmaan wanita tu terus hilang. Lepas kejadian tu, Din terus pulangkan semula kereta dan minta duit balik. Akibat kejadian tu, Din sekeluarga jadi trauma hingga takut nak beli barangan terpakai, terutama sekali kereta lama. Ketika pulang ke kampung yang terletak di Senggarang, Batu Pahat baru-baru ni, Makcik Ahmad bercerita kisah-kisah masa Ahmad kecil dulu. Salah satunya kisah Ahmad, abang dia yang bernama Alim dan pokok kemang. Masa kecil, pokok kemang tu adalah antara objek yang paling Ahmad takut. Bukan dia je yang takut, abang dan kanak-kanak yang sebaya dengan dia pun takut. Kisah tentang pokok kemang ni terjadi ketika Ahmad berusia 9 tahun, Alim pula berusia 12 tahun. Setiap malam kecuali malam Jumaat dan Sabtu, mereka pergi mengaji ke rumah Haji Sugip yang jaraknya lebih kurang 8 tiang lampu dari rumah mereka. Untuk ke rumah Haji Sugip, mereka terpaksa melintasi sebatang pokok kemang. Ramai kawan-kawan dia cakap pokok kemang tu berpenunggu. Ahmad rasa takut juga, tapi Alim berani. Abang dia cakap kalau kita tak kacau penunggu tu, dia takkan kacau kita. Disebabkan keberanian dia lah Ahmad jadi berani, padahal dia penakut. Setiap kali melintas pokok kemang tu, mereka baca Al-Fatihah dengan kuat. Pendek kata, kalau ditanya penduduk kampung siapa yang setiap kali baca Al-Fatihah dengan kuat bila berada dekat kawasan pokok kemang tu, dah tentu mereka akan kata, oh, itu anak-anak Hasan. Satu malam ketika pulang mengaji, mereka terlupa nak baca Al-Fatihah ketika berada dekat kawasan pokok tersebut sebab mereka bersembang tentang cerita Night Rider yang mereka baru tonton dekat rumah Haji Sugip lepas mengaji tadi. Borak punya borak, tak perasan yang mereka sekarang berada betul-betul sebelah pokok kemang. Tak semena-mena, entah dari mana, muncul seorang perempuan tua berada tak jauh daripada mereka. Mereka berdua jadi panik dan terus menjerit sekuat hati. Nak lari tak boleh, kaki rasa macam melekat dekat tanah. Ahmad tengok Alim, dia dah mula baca Al-Fatihah, namun bacaannya tersangkut-sangkut. Bis, bis, bis. Mulutnya macam terkunci. Sambil menjerit sekuat hati, Ahmad meronta-ronta nak larikan diri. Kemudian dia tengok Alim terus jatuh pingsan. Ahmad terus meronta-ronta sekuat hati. Akhirnya kaki dia dapat bergerak. Sambil menangis, Ahmad terus berlari tinggalkan Alim dekat situ. Sampai dekat rumah, semua terkejut tengok Ahmad menangis sambil tercungap-cungap. Macam kena kejar hantu je, tanya mak dia. Lepas Ahmad ceritakan segalanya, abah dia ke rumah jiran-jiran minta bantuan untuk cari abang dia dekat kawasan pokok kemang tu. Abah dengan 2 orang abang Ahmad bersama beberapa penduduk kampung terus pergi ke kawasan pokok kemang tu. Sampai dekat sana, Alim tak ada. Puas mereka cari sekeliling kawasan tu, tapi tak jumpa juga. Setelah puas cari lebih kurang setengah jam, Abah Ahmad ajak mereka semua pulang. Kalau tak jumpa juga malam tu, sambung esok je katanya. Sambil bergerak pulang, penduduk kampung yang hadir dekat situ terus panggil nama Alim, Alim, Alim. Tiba-tiba Wak Jas bersuara, San, Hasan, sini San, Alim dekat sini. Mereka berlari ke arah Wak Jas. Alim ditemui dalam keadaan duduk sambil menangis teresak-esak dalam kebingungan. Soalan-soalan yang ditanya langsung tak dijawab. Biarlah, bawalah Alim balik dulu. Nak tanya apa-apa dekat rumah nanti, kata Wak Busra.
Kemudian mereka terus papah Alim pulang ke rumah. Tapi yang peliknya, macam mana mereka semua boleh tak nampak Alim, sedangkan berulang kali mereka cari dekat tempat Alim ditemui. Dekat rumah, lepas baringkan Alim, Wak Jas lap muka Alim dengan air jampinya. Wak Busra pula mengurut-urut dada Alim. Adalah tu ayat yang dibacanya. Lepas Alim dah sedar betul-betul, barulah satu persatu soalan ditanya pada dia. Menurut Alim, dia nampak penduduk kampung semua, tapi mereka tak nampak dia. Dia menjerit dan melambai tangan pada abah dan penduduk kampung yang cari dia, tapi mereka semua tak hiraukan dia. 5-6 kali mereka melintas depan dia. Sekurang-kurangnya 2 kali bertentang mata dengan dia, tapi mereka macam tak nampak. Setiap orang yang melintas depan dia, Alim akan panggil nama mereka. Takkanlah mereka tak nampak? Malah Wak Jas ada tersepak kakinya. Takkan Wak Jas tak terasa yang dia tersepak sesuatu? Bila ditanya Wak Jas, dia kata memang dia tersepak sesuatu, tapi bila dia suluh, tak ada apa-apa pun dekat situ. Alim kata dalam masa hilang tu, dia ditemani oleh seorang perempuan tua. Perempuan tua tu tak berkata apa-apa, hanya perhati je gelagat penduduk kampung yang tengah cari Alim. Setiap kali Alim sahut panggilan dari penduduk kampung, perempuan tua tu akan toleh ke arah Alim. Tak sanggup ditenung oleh perempuan tua tu, Alim terus tundukkan kepalanya. Perempuan tua tu bersuara, "Jangan menangis. Anak jangan bimbang. Mereka akan temui anak sekejap lagi." Alim hanya diam dan terus menangis teresak-esak sambil tundukkan muka. "Nenek pergi dulu, cu." Itulah kata perempuan tua tu sebelum tiba-tiba gaib. Lepas perempuan tu gaib, Alim terdengar suara Wak Jas panggil nama dia. Dalam keadaan lemah, sahutan Alim didengari oleh Wak Jas. Kebetulan Wak Jas adalah orang terakhir yang nak tinggalkan kawasan tersebut. Akibat kejadian tu, lama juga Ahmad dengan abang dia Alim tak pergi mengaji rumah Haji Sugip. Lepas lebih kurang 2 minggu bercuti, barulah mereka berdua pergi mengaji semula. Setiap kali pergi dan balik mengaji, mesti abah atau abang-abang dia yang dah sekolah menengah akan temankan mereka berdua. Setelah lebih kurang sebulan, barulah mereka berani pergi dan balik mengaji berdua je. Namun setiap kali melangkah dari rumah, mereka terus baca Al-Fatihah hingga sampai rumah Haji Sugip. Begitu juga masa balik rumah. Sekarang pokok kemang tu hanya tinggal tunggul setinggi setengah meter. Pengalaman yang dialami oleh Marzuki ni boleh dikatakan antara pengalaman dahsyat yang pernah dialami berkenaan rumah pusaka ni. Marzuki dan adik-beradik yang lain dah lama berhijrah ke Kuala Lumpur. Cuma abang dia yang sulung je masih tinggal dekat Kelantan bersama anak dan isterinya. Bulan Mei 2011, Marzuki dengan adik-beradik dia balik ke kampung dan berkumpul di rumah pusaka tersebut. Memang seronok sebab dah lama mereka tak balik berkumpul di rumah pusaka dan ziarah saudara mara dekat sana. Dekat rumah tu lah mereka 10 beradik dibesarkan. Rumah pusaka mereka memang besar, 2 tingkat. Binaan bawah daripada batu dan tingkat atas diperbuat daripada kayu beratapkan zinc. Mereka jarang ke tingkat atas tu. Biasanya duduk dekat tingkat bawah je sebab dekat atas agak panas. Lagi pula lantai papannya dah tak berapa kuat. Walaupun mereka dah tak tinggal dekat situ, rumah tersebut sentiasa dijaga dengan baik. Abang sulung mereka dekat kampung selalu datang jenguk rumah tu walaupun dia dah tak tinggal dekat situ lagi. Dipendekkan cerita, sejak hari pertama mereka sampai lagi, dah mula timbul macam-macam perkara pelik dekat rumah tu. Waktu malam, masa tengah tidur ramai-ramai dekat ruang tamu, mereka dikejutkan dengan bunyi dentuman kuat atas bumbung. Bunyi tu macam ada sesuatu yang jatuh. Kebetulan pula tepi rumah mereka memang ada pokok jambu air, jadi mereka tak hairan sangat kalau bukan buah jambu gugur mesti musang. Tapi malam tu bunyi yang mereka dengar sangat pelik. Belum pernah mereka dengar bunyi macam tu sebelum ni. Bunyinya macam buah jambu gugur atas bumbung kemudian bergolek jatuh ke bawah. Tapi yang hairannya, bunyi bergolek tu berbunyi lagi sekali. Kali ni bunyi tu bergolek naik ke atas semula. Kadang-kadang mereka dengar bunyi macam sesuatu tengah mencakar-cakar bumbung rumah. Bukan sekali tapi beberapa kali, sampaikan mereka semua susah nak tidur. Marzuki dengan abang dia keluar bawa lampu suluh nak tengok bunyi apa tu, tapi mereka tak nampak apa-apa. Lepas tu bunyi tersebut hilang. Yang menyeramkan, bunyi tu mereka dengar hampir setiap malam. Bila mereka keluar tengok atas bumbung tu, tak ada apa-apa pun. Ada orang kampung cakap bunyi tu angkara hantu pocong. Kononnya hantu pocong tu bergulung-guling atas bumbung rumah. Susah juga Marzuki nak percaya, tapi boleh
jadi betul juga, sebab bunyi tu memang macam ada sesuatu tengah berguling-guling atas bumbung rumah dia. Apapun, Marzuki belum pernah nampak hantu pocong tu. Walaupun ada beberapa penduduk kampung cerita nampak hantu tu atas bumbung rumah mereka. Marzuki dengan adik-beradik dia tak ambil kisah sangat tentang kejadian tu sebab mereka tak nak rosakkan percutian mereka dekat kampung. Tapi malam minggu tu, masa Marzuki tengah lepaskan hajat dalam jamban luar rumah, tiba-tiba dong, pintu jamban diketuk 2 kali. Marzuki diamkan diri sebab dia tak dengar suara sesiapa lepas bunyi ketukan tu. Kalau ada yang nak guna jamban, mestilah orang tu bersuara, suruh cepat atau bagi tahu nak guna jamban ke. Ini tak, diam je. Kemudian Marzuki intai ikut lubang-lubang kecil yang ada pada pintu jamban, tapi tak nampak sesiapa pun. Tak lama kemudian, bunyi ketukan tu bergema lagi. Kali ni pintu jamban diketuk 3 kali. Dong. Marzuki terkejut. Dia ngintai sekali lagi tapi tak nampak sesiapa dekat luar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Marzuki nampak kelibat hitam mundar-mandir dekat depan pintu jamban. Susuk tubuhnya tinggi tapi kurang jelas, macam bayangan hitam pekat. Marzuki tergamam. Badan dia terus menggeletar dan berpeluh-peluh ketakutan. Tak tahu nak buat apa. Marzuki terus tolak pintu jamban dan menjerit lari ke dalam rumah. Abang dia yang sulung peluk Marzuki yang tengah terjerit-jerit dan bisikkan ayat-ayat suci Al-Quran dekat telinga Marzuki. Lepas tu Marzuki terus pingsan. Lepas kejadian malam tu, Marzuki alami satu lagi peristiwa ngeri. Masa tu Marzuki tengah baring dekat tingkat atas rumah, lebih kurang pukul 11.30 malam. Dia seorang je dekat situ. Tak lama lepas tu, Borhan, abang Marzuki ni, datang nak sapu sampah dekat ruang atas rumah tu. Marzuki pelik lah, kenapa tiba-tiba dia rajin sampaikan waktu dah tengah malam pun masih nak menyapu lagi. Marzuki tegur Borhan dan suruh dia sambung esok pagi je sebab dia dah nak tidur. Borhan tak menjawab sepatah pun. Dia diam je dan palingkan muka ke arah Marzuki. Masa tu Marzuki terus rasa nak terkencing sebab yang dia nampak tengah menyapu tu rupa-rupanya bukan abang dia Borhan, tapi makhluk berjubah putih dan berambut panjang yang menyerupai Borhan. Matanya tersembul berwarna merah, pandang Marzuki dengan wajah yang bengis. Badan Marzuki terus jadi lemah, tak mampu nak buat apa-apa. Nak lari, lutut terasa lembik. Marzuki tutup muka dengan bantal dan berselubung dengan selimut sampai ke pagi. Keesokan harinya, mereka panggil seorang dukun kampung untuk pulihkan rumah pusaka arwah ayah mak mereka. Sekeliling rumah mereka dipagar dengan taburan garam dan beras kunyit yang dah dijampi oleh dukun tu. Masa tu, Marzuki ternampak makhluk berambut panjang dan bermata merah tu bertinggi atas alam rumah sambil renung ke arah Marzuki dan tersenyum. Sebelum terbang keluar, senyuman tu seolah-olah jelmaan tu nak bagi tahu dia dah berjaya ganggu Marzuki. Kata dukun tu, rumah pusaka mereka jadi perhatian makhluk gaib sebab dah lama tak berpenghuni. Okey, itu dia 5 kisah seram yang sempat saya kongsikan hari ni. Kalau anda terhibur dengan kisah ni, boleh tengok link playlist ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.